Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Alhamdulillah, pada pagi ini seperti mana yang kita janjikan, kita bersiaran secara langsung di FB Live Pusat Sukan Uniza untuk satu sesi yang agak menarik bersama legenda sukan negara. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, pada hari ini kita akan bersama dengan Datuk Mirnawan Nawawi, bekas pemain hoki kebangsaan, untuk mengupas, membincangkan topik ataupun isu hala tuju atlet sukan selepas bersara. Jadi kita cuba dapatkan Datuk Mirnawan di talian. Hello Datuk. Hello Suhadi. Apa Okey. khabar? Jelas suara saya? Jelas Suhadi. Okey, Alhamdulillah. baik. Apa khabar Datuk? Kabar baik. Biasalah Kuala Lumpur ni hujan kan. Ya ke? Lebih kurang lah sini pun, di Terengganu ni pun dah sehari semalam dah hujan tak berhenti. Dah masuk cuaca, dah masuk musim tengkujuh kan? Dah masuk musim tengkujuh, terutamanya di pantai timur lah. Diharapkan semua berhati-hati. Ya, betul. Okey Datuk. Jadi terlebih dahulu bagi pihak Pusat Sukan dan Rekreasi Uniza, terlebih dahulu bagi pihak Pusat Sukan dan Rekreasi Uniza ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih lah kepada Datuk kerana sudi menerima jemputan kita pada hari ini untuk bersama-sama dengan sesi live kita. Seperti mana kita sedia maklum, Datuk memang tidak asing lagi dalam dunia sukan tanah air, seorang legenda dalam sukan hoki. Jadi pada hari ini kita akan mengupas topik hala tuju atlet sukan selepas bersara tu. Ya, betul. Okay, Alhamdulillah, saya pun ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada Uniza yang sudi untuk menjemput saya dan memberikan peluang saya untuk bersama-sama dengan semua yang mengikuti live pada hari ini. Ya. Baiklah, sebelum kita pergi ke lebih lanjut lah berkenaan dengan topik yang akan kita bincangkan hari ini, mari kita tengok dulu sedutan video yang telah kita sediakan ni, Datuk. Alright. Datuk Mirnawan Nawawi, satu nama yang tidak asing lagi dalam sukan hoki di Malaysia dan antarabangsa. Berasal dari Melaka, bekas kapten pasukan hoki negara ini mula mewakili skuad hoki kebangsaan sejak tahun 1989. Sepanjang aksinya di dalam sukan hoki, beliau telah membuat penampilan bersama skuad kebangsaan sebanyak 327 kali dan berjaya menggegar jaring sebanyak 250 gol secara keseluruhannya. Lebih dikenali dengan gelaran bos oleh rakan dan jurulatih sepasukan kerana perwatakan dan ketegasannya di atas padang. Beliau juga antara watak penting ketika Malaysia berjaya melayakkan diri ke kejohanan sukan Olimpik dan sukan Asia sebanyak 3 kali serta kejohanan Piala Dunia Hoki sebanyak 2 kali. Pada tahun 2016, Datuk Mirnawan telah dianugerahkan darjah Indra Mahkota Pahang yang membawa gelaran Datuk sebagai menghargai jasa dan sumbangan bekas penyerang terbilang ini. Pada tahun 2017 pula, beliau menjadi antara pembawa obor utama di Sukan C. Walaupun sudah hampir 18 tahun menggantung kayu hoki, sokongan dan semangat kesukanan dalam aspek sukan terus membara dalam dirinya. Tidak hanya menjadi seorang legenda sukan hoki yang disegani, kini Datuk Mirnawan Nawawi turut menjadi seorang usahawan yang berjaya. Teruskan perkongsian bersama Datuk Mirnawan Nawawi yang dibawa khas oleh Pusat Sukan dan Rekreasi Uniza. Okey, itu dia sedikit sedutan perjalanan karier Datuk Mirnawan Nawawi. Okey, Datuk. Okey, Suhadi. Tapi ada masalah sedikit lah dalam dekat connection ni. Okey, nampak saya tak?
Kita tak nampak Datuk di skrin sekarang ni. Oh, ya Tapi ke? suara kita jelas dengar. Macam mana saya tengah nak adjust sebenarnya ni? Macam mana nak apa ni? Nak nampakkan saya di skrin kan? Okey, Mungkin button video tu, Datuk. button video Uh, mm, 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 mm. Okey, alhamdulillah. Okey, tu berseri-seri muka tu. Itulah tadi saya nampak apa ni footage yang disediakan oleh Uniza tu terkenang kembali tentang apa ni zaman-zaman saya aktif dahululah. Ya, betul. Mungkin generasi macam saya ni memang boleh katakan membesar dengan kehebatan Datuk lah di atas padang dulu. Yang generasi baru sekarang ni mungkin tak sempat lah tengok Datuk beraksi kan. Sebab Datuk mencapai era kegemilangan pada sekitar 90-an. Ya, betul. Okey. Saya mewakili pasukan negara pun daripada tahun 1989 sampai 2002 lah. Ya. Okey, Datuk. Jadi untuk topik hari ni, Datuk, hala tuju atlet sukan selepas bersara. Jadi kita pun sedia maklum. Karier sebagai seorang atlet ni, kebiasaannya kita ambil purata lah. Kebiasaannya apabila umur mencecah 30 ni, seseorang atlet tu akan mula berfikir sama ada untuk meneruskan karier sebagai atlet ataupun berfikir untuk mula bersara. Jadi mungkin inilah satu persoalan ataupun mungkin dilema lah yang bermain di minda atlet-atlet kita ni. Apa hala tuju mereka selepas bersara sebagai atlet? Jadi di sini boleh tak kalau Datuk kongsikan serba sedikit permulaan perjalanan karier Datuk selepas bersara sebagai atlet hari itu? Okey, semasa saya mewakili pasukan negara, kalau kita tengok sebenarnya yang paling penting juga kita kena lihat semasa kita berada di sekolah juga. Apabila kita bergiat dengan dalam bidang sukan ni, kita sebenarnya harus mementingkan pelajaran kita juga. Kalau saya nak lihat semula perjalanan saya di dalam sukan ni bermula daripada sekolah rendah. Bersekolah di Sekolah Rendah Kebangsaan Bandar Hilir Melaka, dan saya begitu aktif sebenarnya di dalam bidang sukan. Selain daripada sukan hoki ni, saya mewakili pasukan Melaka bawah 12 tahun di dalam sukan renang, bola sepak dan juga hoki. Selain 3 sukan ni, saya juga mewakili pasukan sekolah di dalam sukan badminton, pingpong dan juga sepak takraw. So jadi di alam persekolahan memang sibuk. Tetapi kedua ibu bapa saya ni mereka mengajar saya bagaimana untuk mengimbangkan sukan dan juga pelajaran. Dan alhamdulillah penilaian darjah 5 tu saya dapat 5A. Dan dengan keputusan itu sebenarnya memeranjatkan kedua-dua ibu bapa saya kerana mereka melihat walaupun saya begitu sibuk bermain berbagai sukan, tetapi saya masih lagi mampu mendapat 5A. Itu yang membuatkan saya melanjutkan pelajaran saya ke Maktab Tentera Diraja pada tingkatan 1 pada tahun 1984. Di sana juga saya begitu aktif di dalam sukan-sukan yang saya ceburi itu renang, bola sepak, hoki. Saya bermain juga water polo, iaitu polo air untuk Maktab Tentera Diraja dan mewakili sekolah dan sebagainya. Dan daripada situ saya meneruskan karier saya apabila saya berjaya dipilih untuk bermain di dalam pasukan kebangsaan bawah 15 tahun, bawah 18 tahun dan juga pasukan remaja Malaysia yang bermain di Piala Dunia Hoki Remaja pada tahun 1989 di Ipoh. Oleh kerana kesibukan saya
dalam bidang sukan hoki ini, terutamanya mewakili pasukan negara, saya selalunya selepas SPM, terus kebanyakannya mereka akan melanjutkan pelajaran ataupun bekerja ataupun ke bidang yang mereka inginkan lah. Tetapi saya, oleh kerana kesibukan latihan saya tu, saya sebenarnya tangguh dahulu dalam melanjutkan pelajaran saya. Saya mewakili pasukan negara, dan apabila mewakili pasukan negara ni, sememangnya begitu sibuk dengan latihan dan juga kejohanan-kejohanan. Setiap tahun, pasukan hoki negara kita akan bertanding dalam 2 ataupun 3 kejohanan dalam setahun. Dan lebih daripada itu, sibuk dengan latihan pagi, petang dan juga tengah hari kan. Tetapi saya tidak melupakan pelajaran. Dan daripada pengalaman saya, sebenarnya atlet-atlet mereka harus cuba untuk sukan dan juga pelajaran ni seimbang. Di mana walaupun mereka begitu berkecimpung dalam sukan, mereka tidak boleh untuk melupakan pelajaran. Kerana bagi saya, pelajaran tu amat penting kerana itu adalah safety net kita. Apabila kita begitu sibuk mewakili pasukan negara ataupun pasukan negeri di dalam bidang sukan tu kan. So jadi apabila kita mempunyai pelajaran bersama kita, kita tahu dengan kelebihan kita bersukan ini memudahkan kita untuk untuk mendapat satu pekerjaan yang lebih baiklah dan menyenangkan syarikat-syarikat untuk mengambil kita. Oleh kerana kita mempunyai kelebihan di dalam bidang sukan, dalam masa yang sama kita mempunyai degree ataupun diploma untuk membuatkan mereka dapat memberikan kita pekerjaan. Ya, betul-betul. Jadi kat sini kita memang sedia maklum bahawa walaupun kita sibuk mana pun bersukan, tapi akademik tu kita jangan abaikan. Betul, betul. Ya. Sebab dan kalau boleh saya tambah sikit boleh? Boleh, sila. Kalau kita tengok ketika ini, kalau dalam ekosistem sukan kita ini, di mana kita bermula di sekolah, dan selepas itu kalau kita negeri, sekolah sukan kebangsaan. So jadi mana atlet-atlet yang mempunyai bakat, mereka akan ke sekolah sukan. Dan selepas itu kita melihat di mana atlet-atlet di sekolah sukan negeri ataupun sekolah sukan negara ni, kebanyakan mereka akan berjaya mewakili negara. Boleh dikatakan dalam 90-95%. Kalau saya lihat untuk sukan hoki ni 90% ataupun 95% pemain hoki negara datang daripada sekolah-sekolah sukan ini, hanya 5 ataupun 10% saja daripada atlet-atlet yang berada di luar daripada sekolah sukan. So jadi sememangnya apabila atlet-atlet ini berada di dalam sekolah sukan tu, dan mereka harus memastikan mereka juga mementingkan pelajaran mereka. Dan di sekolah sukan, atlet-atlet sekolah sukan ni mereka hanya memerlukan kredit yang minimal. Itu yang kelebihan yang diberikan kepada atlet-atlet di sekolah sukan ini untuk memasuki ataupun melanjutkan pelajaran mereka ke Menara Gading. Ya, betul-betul. Jadi kita memang tak nafikan. Kalau kita lihat atlet-atlet profesional pun, mereka memang tidak abaikan pelajaran. Setidak-tidaknya setiap atlet profesional yang kita kenal akan melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda, degree. Betul. Itu minimum lah. Jadi kita boleh nampak beza lah antara kualiti yang ada pada atlet yang ada akademik dan kualiti yang ada pada atlet yang tidak mempunyai background akademik yang baik. Kita boleh lihat perbezaan dia punya prestasi sukan tu. Jadi ini persepsi yang kita mungkin nak kena ubah sedikit. Sebab ada kebanyakan, mungkin adalah sebahagian lagi yang beranggapan bila sukan ni hanya berlatih semata-mata dan sehingga mengabaikan pelajaran. Jadi benda ni lah kita kena ubah.
supaya Betul. mindset rakyat Malaysia ni, walaupun kita aktif sesibuk mana pun kita bersukan, tapi akademik jangan abaikan. Betul, Betul, saya setuju. Saya setuju on that, Suadi, di mana apabila atlet-atlet ni di peringkat age group di sekolah rendah, sekolah menengah, pelibatan dan sokongan ibu bapa tu amat penting untuk memastikan anak masing-masing tu, walaupun anak mereka bergiat begitu aktif dalam bidang sukan, mereka juga harus memastikan di mana pelajaran juga dipentingkan lah. Dan kalau kita lihat di mana saya juga mempunyai pengalaman dan ada beberapa ramai juga pemain-pemain hoki lah zaman saya ni, walaupun kita mewakili negara tetapi kita masih lagi melanjutkan pelajaran kita, walaupun seperti saya di mana saya melanjutkan pelajaran saya agak lambat ketika saya berumur 26 tahun. Selepas mewakili negara dalam 6 ataupun 7 tahun, saya melanjutkan pelajaran saya ke Universiti Melaya ketika saya masih lagi mewakili pasukan negara. Kerana saya tahu di mana pelajaran itu begitu penting, terutamanya selepas kita bersara nanti. Dan dalam masa yang sama juga, apabila kita melanjutkan pelajaran kita, sebenarnya dia membantu kita memperluaskan lagi dia widen kita punya scope thinking dan sebagainya, dan daripada situlah kita akan ada keupayaan sebagai seorang thinking player. Dan dia amat penting lah. Ya, betul Datuk. Okey Datuk, jadi boleh Datuk kongsikan sedikit selepas Datuk bersara daripada sukan, apa kerjaya yang Datuk ceburi? Okey, sebenarnya saya melanjutkan pelajaran saya di Universiti Melaya dalam bidang pengurusan sukan. Okey, sport science. Oleh kerana ketika itu saya masih lagi aktif dengan pasukan hoki kebangsaan, dan saya memilih sport science ni kerana saya dapat praktikkan apa yang saya belajar di Universiti Melaya di dalam aktiviti seharian saya, iaitu sebagai seorang atlet hoki kebangsaan. So dalam masa yang sama Suardi, mungkin ramai yang tak tahu, saya bersara pada tahun 2002. Okay. Dan saya telah mengambil keputusan di mana pada tahun 1999, selepas saya tamat pengajian saya di dalam sarjana muda sains sukan, saya telah meminta kebenaran pengurusan Konfederasi Hoki Malaysia ketika itu untuk mewakili pasukan negara dalam masa yang sama bekerja. Okey. Kerana saya tahu pengakhiran karier saya mungkin ada 3 ataupun 4 tahun lagi. Ketika itu kalau saya bersara, saya tidak mahu itu adalah hari pertama saya masuk ke pejabat. So apa yang saya lakukan pada tahun 1999, saya bekerja di sebuah syarikat IPP, Independent Power Producer. So jadi jadual saya ketika itu di mana pagi saya akan menjalani latihan dengan skuad negara sehingga pukul 9.30, 9.45, dan pukul 10.30 saya akan masuk ke ofis saya bekerja sehinggalah pukul 4.30 saya keluar semula dan menjalani latihan semula. Dan ada latihan-latihan in between seperti weight training dan sebagainya saya akan lakukan selepas latihan petang. Okay. So jadi apabila kita ingin kita ingin mendapatkan sesuatu di dua dunia lah boleh dikatakan kan, karier pekerjaan dan juga mewakili pasukan negara, kita harus bersedia berkorban.
okey, sacrifices dan juga priorities. Sacrifices tu apa? Sacrifices tu saya tak ada rehat. Ya. Di mana saya kena menjadi latihan, bekerja, jadi latihan, malam saya sambung weights training dan sebagainya sebab saya tengah hari itu saya di office. So malam saya akan buat. So jadi sacrifice saya adalah saya tidak ada cukup rehat sebenarnya. Tapi itulah yang saya harus lalui dan itulah pengorbanan yang saya harus berikan untuk saya memastikan di mana saya boleh mewakili pasukan negara. Dalam masa yang sama saya juga dapat menjaga karier saya lah di dalam sebuah syarikat organisasi swasta. Saya dengar cerita ni pun saya tak boleh nak terbayang ni. Memang padat betul jadual. Daily rutin tu memang padat tu. Tapi Suhadi, itu masa bekerja. Tetapi masa saya melanjutkan pelajaran saya di Universiti Melaya, sama juga. Sama juga rutin saya. Di mana setiap semester tu saya akan berbincang dengan pegawai Pusat Sukan Universiti Melaya di mana saya harus memilih subjek-subjek yang tidak mengganggu latihan saya waktu pagi dan juga waktu petang. So itu yang saya katakan planning dan juga time management begitu penting lah untuk atlet-atlet ketika itu. Itu saya pun dah memang tertekan lah sebenarnya. Tetapi kalau saya nak mendapatkan seperti yang saya katakan dalam dua bidang ni, kita harus sacrifice. Kita harus berkorban. Kita tak boleh dapat semua yang kita inginkan dengan cara yang mudah lah. Ya, betul Datuk. Okey Datuk, kalau kita lihat karier sebagai seorang atlet ni dia terhenti di pelbagai peringkat. Ada yang selepas tamat pengajian di IPT, masa duduk di IPT dia aktif bersukan, habis dia belajar terus stop. Ada juga di kalangan atlet-atlet negeri yang bermain di peringkat sukma, habis saja sukma dia terus stop bersukan. Kan? Jadi dekat sini boleh tak kita sedia maklum akademik memang satu keutamaan juga untuk mereka mengembangkan karier mereka di masa akan datang. Tapi ada tak pada pendapat Datuk lah dari segi persediaan untuk mendapatkan kemahiran ataupun mungkin dari segi persediaan dari segi pengurusan keuangan, mungkin boleh Datuk kongsikan sedikit supaya atlet kita ni lebih bersedia apabila mereka bersara daripada sukan nanti. Sememangnya sebegitulah kalau kita tengok ekosistem kita kan. Apabila ada atlet yang berjaya mewakili pasukan negara di masa-masa mewakili pasukan negara lah, ada atlet pula mereka tidak berjaya. Tetapi selepas itu ada yang masuk universiti pun dia masih lagi mewakili negara. Ada yang apabila mereka masuk universiti itu mungkin platform kurang dan mereka tidak dapat meneruskan karier mereka di dalam bidang sukan masing-masing. Dan ada juga yang mereka tidak melanjutkan pelajaran mereka. Mereka mungkin mewakili negeri di peringkat sukma dan apabila mereka berada di negeri masing-masing tidak pula mempunyai platform untuk meneruskan karier mereka lah. Kadang-kadang kalau kita lihat di negeri-negeri ketika ini mungkin kurang platform-platform untuk atlet-atlet yang ingin meneruskan bakat mereka di dalam bidang sukan masing-masing tau. Seperti contoh kadang-kadang liga pun kadang-kadang tak ada, kalau sukan-sukan lain pun kadang-kadang mereka tidak mempunyai platform untuk mereka meneruskan. Dan inilah peringkat-peringkat yang apabila mereka harus membuat keputusan. Tetapi macam saya katakan, saya lebih ingin melihat di dalam sukan hoki lah. Sukan hoki di mana kalau ada atlet-atlet yang mungkin tidak berjaya mewakili pasukan negara dan sebagainya, mereka masih lagi boleh meneruskan di dalam bidang sukan tersebut dalam bidang kejurulatihan. Sebagai contohlah bidang kejurulatihan di mana Konfederasi Hoki Malaysia juga
mereka banyak menganjurkan kursus-kursus kejurulatihan tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 menerusi Persatuan Hoki Negeri masing-masing lah. Ya. Dan ada juga ada juga organisasi yang boleh memohon daripada Konfederasi Hoki Malaysia untuk menganjurkan coaching course lah. Itu yang membuatkan atlet-atlet ini boleh ke situ. Dan lagi satu bidang juga saya lihat mereka juga boleh bergiat aktif di dalam bidang pengadilan. Ya. Untuk menjadi umpire dan sebagainya. Dalam masa yang sama juga kalau kita tengok di dalam bidang sukan ni, bagi saya macam kursus-kursus pendek ni agak kurang tau, Suadi. Macam kursus-kursus pendek untuk dalam bidang sukan ni agak kurang ketika ini. Ya, kerana ada juga atlet-atlet kita yang mereka tidak berjaya melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Ya. Kan? Kalau mereka dapat melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi itu tidak ada masalah lah. Tetapi yang tidak berjaya melangkah di pusat pengajian yang lebih tinggi itu yang membuatkan mereka mungkin tercicir terus daripada bidang sukan lah. Ya. Itu yang sebenarnya saya mengharapkan banyak juga macam kolej-kolej ataupun universiti-universiti ataupun pusat-pusat pengajian yang lain dapat mempunyai kursus pendek ke boleh mendapat certificate dahulu. Kan, certificate dahulu, dan selepas itu bila dah ada sijil, mereka boleh melangkah ke peringkat diploma dan seterusnya ke peringkat degree lah. Itu definitely akan banyak dapat membantu atlet-atlet yang bergiat dalam sukan yang tidak dapat terus melanjutkan pelajaran mereka ke pengajian yang lebih tinggi lah. Ya. Jadi saya respon sikit daripada apa yang Datuk sampaikan tadi. Kalau kita tengok di pusat pengajian tinggi sekarang ni pun, sebagai contoh college community. College community pun sebenarnya banyak juga kursus-kursus jangka pendek yang para pelajar boleh cuburi. Mereka ada kursus di peringkat sijil kan. Mungkin short course lah, mungkin dalam 6 bulan ataupun setahun punya kursus. Tapi yang tu pun mungkin boleh dijadikan sebagai satu platform untuk atlet kita menambah skill ataupun kemahiran. Betul. Dan saya nak tambah juga Suadi, di mana bagi saya we have to change the mindset lah. Kita have to change the mindset, kita have to change the culture, di mana atlet-atlet sukan kita ni, kita harus galakkan mereka jangan hanya bersukan, tetapi mereka juga harus memikirkan qualification mereka, ataupun kemahiran dan sebagainya. Kerana kalau kita boleh ubah minda atlet-atlet kita, kita sebenarnya membantu mereka untuk mempersiapkan diri mereka apabila mereka berhenti aktif dalam bidang sukan masing-masing. Ya, betul. Dan macam sukan hoki dulu masa saya dahulu, sememangnya ramai teammate saya ni melanjutkan pelajaran mereka ke Menara Gading. Bukan saja di dalam kursus sains sukan saja, tetapi ada yang menjadi engineer, ada yang menjadi accountant, ada juga yang menjadi doktor. So jadi di zaman itu sememangnya kita menggalakkan semua pemain kebangsaan yang berada di sini cuba cari masa untuk melanjutkan pelajaran dalam masa yang sama mewakili negara. Sebagai contoh, masa zaman saya tu kita mempunyai Dr. Brian Jehan Siva dan Dr. Calvin Fernandez. Macam S. Kuhen, dia seorang engineer. Dan macam R. Shankar dan ada Kevin Raj, mereka juga layak sebagai accountant.
Dan kebanyakan yang lain tu ada yang course marketing, macam saya more to sains sukan. Dan saya nak share Suhabi, di mana saya punya pengajian saya tidak hanya berhenti di peringkat sarjana muda sains sukan. Apabila saya bersara, saya melanjutkan pelajaran saya in Masters in Business Administration untuk 2 tahun selepas saya bersara tau. Buat di mana tu, Datuk? Di masa tu saya buat twinning program dengan Nottingham Trent University lah. Okay. It's a twinning program saya buat di Kuala Lumpur. Okay. So jadi itu menunjukkan di mana macam saya tidak terhenti saja di pengurusan sains sukan, dan saya melihat di mana selepas ini saya bersara daripada bidang sukan, what course that I need to do kan. So I pilih MBA, so I buat dalam Master in Business Administration kerana mungkin dia boleh membantu saya lah selepas saya bersara. So itu sedikit sebanyak yang saya ingin kongsikan sebenarnya, tetapi saya melihat atlet-atlet masa kini di mana pihak kerajaan sebenarnya mempunyai satu inisiatif yang begitu baiklah bagi saya. Zaman saya kita tidak mempunyai sekolah sukan tau. Sekarang ni kita mempunyai sekolah sukan negeri dan juga sekolah sukan negara, di mana atlet-atlet di dalam sekolah sukan negara ni, mereka hanya memerlukan minimum kredit untuk memasuki universiti. So jadi saya melihat dalam mereka ini begitu sibuk menjalani latihan dan sebagainya, saya melihat kerajaan juga ingin membantu atlet-atlet untuk mendapatkan pengajian lah, dan juga kelayakan untuk mereka mempersiapkan diri mereka di hari-hari selepas mereka bersara daripada sukan. So itu bagi saya satu inisiatif yang begitu baik, dan pelajar-pelajar di sekolah sukan ni mereka seharusnya merebut peluang ini. Jangan minimal kredit pun kita tidak mahu memberikan fokus kita kepada pelajaran, membuatkan nanti selepas kita bersara ia amat merugikanlah atlet-atlet ini. Ya, betul. Jadi Datuk, kalau kita lihat zaman sekarang ni dalam keadaan ekonomi yang agak tumbang-ambing, jadi untuk atlet-atlet, sama ada atlet yang masih aktif ataupun yang bakal bersara mungkin, jadi adakah sesuai ataupun perlu untuk mereka mencari pendapatan sampingan untuk menampung perbelanjaan harian lah, selain daripada mereka bergantung pada alam latihan, alam pertandingan? Jadi perlu tak atlet-atlet ni mencuba untuk mendapatkan pendapatan sampingan bagi menampung keperluan harian mereka? Saya melihat atlet-atlet ketika ini mereka begitu selesa lah apa yang mereka dapat ketika ini. Itu yang kita harus ubah mindset atlet-atlet kita, di mana ketika ini of course atlet-atlet kita akan dapat allowances, gaji dan sebagainya lah. Dan kita harus ubah pemikiran mereka, di mana ini sebenarnya adalah investment kamu. Ketika kamu mewakili pasukan negara ataupun masih lagi aktif mendapat gaji dan sebagainya, pastikan atlet-atlet kita ni memikirkan masa depan mereka. Satu dalam finance management, dan mereka juga harus melihat apa opportunity mereka yang mereka nampak apabila mereka begitu aktif dalam bidang sukan ketika ini. Dan mereka seharusnya sudah mempunyai perancangan. Mananya atlet-atlet sebagai contoh yang tidak mempunyai pekerjaan lagi, mereka juga harus memikirkan why not saya bekerja dengan sebuah syarikat swasta ke ataupun kerajaan ke dan sebagainya, dalam masa yang sama saya mewakili pasukan negara. Di sini
sekurang-kurangnya atlet-atlet ini tahu apabila jika sesuatu terjadi kepada mereka seperti kecederaan ke, terpaksa bersara ke, selepas bersara dan sebagainya, mereka mempunyai sesuatu untuk mereka meneruskan kehidupan mereka dalam masa yang sama, boleh lagi involved dalam sukan di dalam kapasiti yang berbeza. Jika bukan sebagai pemain, mereka juga boleh aktif dalam kapasiti yang berbeza lah kan. Ya. So itu satu, dan bagi saya macam soalan Suhardi tadi, perlu atau tidak, bagi saya tidak salah untuk atlet-atlet ini, mereka masih lagi aktif, tetapi dalam masa yang sama mereka juga harus melihat peluang apa yang mereka ada untuk memastikan mereka dapat meneruskan kelangsungan hidup. Dan macam kita tahu juga, okey, kalau national athlete, mereka mempunyai mungkin side business, okey, ataupun peluang-peluang yang lain untuk mereka menambah pendapatan mereka. Bagi saya tak salah. Tetapi apa yang penting adalah mereka harus be professional, meletakkan prioriti itu, keutamaan yang paling penting lah bagi saya. Kerana kita tahu keutamaan mereka ketika ini adalah sebagai atlet. Mereka harus memberikan terbaik di dalam latihan dan juga dalam pertandingan dan sebagainya. Yang the side business, apa yang mereka ingin lakukan, mereka masih lagi boleh lakukan, tetapi mereka harus memastikan apa yang mereka lakukan ini tidak memberikan kesan yang negatif kepada prestasi mereka lah. Ya, betul. Jadi tu, dalam keadaan sekarang ni, kita masih lagi dilanda wabak pandemik COVID-19. Jadi mungkin, yalah, ini memang agak mengganggu dan merencatkan dari segi perkembangan ekonomi dan sebagainya. Dan secara tidak langsung juga mungkin ada memberi kesan kepada atlet-atlet kita yang mungkin ada di kalangan atlet kita yang ramai juga yang hilang punca pendapatan. Mungkin terpaksa diberhentikan daripada kelab, tak disambung kontrak dan sebagainya. Jadi pada pendapat Datuk lah, kita nak tanya sikit pendapat Datuk dengan keadaan senario situasi semasa sekarang di negara kita, apakah bidang ataupun cabang kerjaya yang sesuai untuk mereka ceburi? Okey, Suhadi, ini soalan ni sebenarnya bukan saja atlet lah kan. Kalau kita tengok pandemik COVID-19 ni sememangnya tidak dijangka. Ya, betul. Dan bukan saja atlet tetapi ramai juga rakyat Malaysia yang terkesan. So jadi macam atlet, of course, sedikit sebanyak pun saya pasti ada terkesan jugalah tentang punca pendapatan mereka. Dan kalau saya lihat ketika ini ya, online business is one of the best lah at the moment. Sebab kadang-kadang bila ketika ini musim COVID ni bukan banyak opportunity. Okey, apa yang penting adalah kelangsungan hidup untuk meneruskan sehinggalah COVID-19 ni reda, dan juga peluang-peluang yang lain itu mungkin akan menyusul. Okey, kalau kita tengok macam bola sepak kan, macam bola sepak pun pemain-pemain profesional juga terkesan apabila kejohanan Piala Malaysia tidak disambung, dan mereka akan memulakan pada bulan Februari dalam perancangan tapi tidak pasti lagi. Itu yang membuatkan kontrak-kontrak pemain-pemain ini juga tidak pasti. Tidak pasti. So memang banyak yang terkesan. Bagi saya at the moment ni cuba melihat apa opportunity yang boleh dilakukan secara maya, secara online. Dan bagi saya makanan ni memang semua orang walaupun macam mana pun situasi pun, semua orang akan mencari setiap hari. Semua orang nak makan. So jadi peluang tu banyak. Macam saya ketika ini, saya mempunyai restoran dan saya mempunyai produk macam sos, sambal dan sebagainya kan. So sememangnya macam syarikat saya pun mereka mencari ejen-ejen
untuk memasarkan produk saya. So bagi saya tak salah. Tak salah untuk katakan macam atlet at the moment kan, nak meneruskan kelangsungan hidup, kita boleh buat online produk-produk banyak di pasaran yang mencari ejen-ejen untuk menjual produk mereka, itu satu. Dan saya melihat juga kalau atlet ni apabila mereka aktif, definitely mereka juga bertemu dengan banyak orang ataupun dealing syarikat dan sebagainya. Mereka juga boleh cuba untuk memasarkan peralatan-peralatan sukan, equipment, jerseys dan sebagainya tau. Untuk meneruskan kelangsungan hidup lah. Itu yang paling cepat yang saya nampak lah at the moment. Ataupun berniaga makanan dan sebagainya lah. Sebab zaman ketika ini adalah yang penting adalah apa yang kita ada tu kita kena jaga. Kita jangan fikir untuk setahun dua ni untuk kita cuba untuk menambahkan, membesarkan apa yang kita lakukan ketika ini. Apa yang penting kalau kita dapat maintain apa yang kita lakukan ni, alhamdulillah. Kan? Kalau yang terkesan tu bagi saya sebenarnya online business is the best. Kaedah terbaik buat masa inilah. Buat masa ini. Sebab kita bukannya apa, kita nak meneruskan kelangsungan hidup lagi. Ya, betul. Okey, tadi saya tertarik dengan apa yang Datuk cakap tadi. Datuk ada produk apa? Sambal? Ketika ini ya. Macam saya, syarikat saya mempunyai restoran. Sebenarnya ada satu restoran di di Kepala Batah sana, di Bukit Mentajam, Bukit Mentajam. Dan kita mempunyai central kitchen memasarkan produk berasaskan sos lah. Saya mempunyai patin tempoyak, pais tempoyak dan sambal gesek dan juga sos 3 rasa lah buat masa ni. So jadi sememangnya kita manufacturer dan kita ada distributor, dan bawah distributor kita, main distributor ni kita mempunyai ejen-ejen satu Malaysia lah. Okey, saya rasa ini satu peluang yang terbaik saya rasa ni. Saya rasa peluang terbaik untuk atlet-atlet lah, untuk atlet-atlet di luar sana yang mana dengar kita punya sesi ni, habis sesi ni terus call Datuk Binawan. Minta jadi ejen ataupun DM saya. Ini sebenarnya peluang yang kita berikan kepada semualah. Yang untuk menjanakan pendapatan ataupun pendapatan sampingan lah Suhadi kan. Ya, betul. Zaman sekarang ni pun yalah, kadang yang kerja government pun sedikit sebanyak terkesan juga sebenarnya dengan apa yang berlaku sekarang ni. Walaupun memang setiap bulan kita dapat gaji kan, tapi sedikit sebanyak ianya agak memberi kesan jugalah kepada semua orang sebenarnya. Betul, dan kita sebenarnya harus menggunakan social media ini yang sememangnya dah ada di dalam kehidupan kita ni untuk membantu kita. Ya, betul. Jadi tadi Datuk ada sebut berkenaan dengan industri sukan ya. Ya, industri sukan ya. Jadi pada pendapat Datuk lah setuju atau tidak, industri sukan kita masih belum berkembang sepenuhnya. Mungkin dari segi prestasi, pencapaian sukan, mungkin kita dah bagi setengah sukan tu dah mencapai satu tahap yang sangat-sangat membanggakan lah, dan sehingga kita dikenali di seluruh dunia. Tapi dari segi industri sukan itu sendiri, adakah kita masih belum berkembang sepenuhnya? Contoh kalau kita tengok di pasaran tempatan, saya rasa macam tak ada lagi kot yang pengusaha ataupun syarikat tempatan yang mencipta ataupun mengeluarkan produk-produk sukan dengan brand jenama Malaysia, daripada buatan Malaysia sendiri. Jadi boleh Datuk ulas pasal benda ni? Okey, macam industri sukan ni saya setuju sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Suhardi tadi. Dia berkembang tetapi tak berkembang sepenuhnya. Okey, kalau macam berkembang sepenuhnya, kita dah menjadi seperti USA lah. Di mana apa pun yang mereka lakukan,
mereka boleh menukar produk ke apa untuk menjadi satu benda yang begitu besar yang dapat menjana pendapatan. Memang berkembang tetapi tidak berkembang sepenuhnya. Dan antara macam Suhadi kata, of course macam peralatan sukan tu saya back to differ lah, yang itu ada kalau like macam dalam sukan hoki ni ada juga brand-brand tempatan. Seperti kalau kita tengok beberapa brand kayu hoki yang diusahakan oleh pengusaha-pengusaha tempatan tu adalah. Tu memang ada. Tetapi untuk peralatan-peralatan yang lain tu saya tak nampak lah. Saya tak nampak lagi daripada pengusaha-pengusaha tempatan. Kerana bagi saya amat penting industri sukan ni. Tetapi untuk industri sukan kita untuk berkembang sepenuhnya, semua pihak harus memainkan peranan. Jadi semua pihak mereka harus change minda mereka, change mindset mereka untuk membantu industri sukan kita ni berkembang sepenuhnya. Kerana kalau bagi saya, kalau kita ingin membantu atlet-atlet sukan kita ataupun sesiapa saja yang ingin menjadikan sukan ini sebagai satu kerjaya, industri sukan kita ni harus berkembang dengan lebih pesat lagi. Bayangkan kalau setiap atlet sukan mereka mempunyai pengurus mereka sendiri yang boleh mengurus mereka untuk dalam sukan mereka dan juga dari segi komersial. Bayangkan berapa ramai atlet-atlet negara yang kita ada. Kalau seorang every athlete dia ada dia punya personal manager dia. Bayangkan opportunity pekerjaan yang diperolehi oleh sesiapa yang ingin menjadikan sukan sebagai kerjaya kan. Dan kalau semua atlet-atlet mereka mempunyai ejen mereka sendiri untuk membantu mereka untuk hala tuju area mereka, itu banyak pekerjaan yang dapat boleh dicetuskan. Sebenarnya macam inilah. Sebenarnya sukan ni adalah satu bidang ataupun cabang yang agak luas sebenarnya. Cuma atas kita macam mana nak create ataupun nak olah untuk dari segi untuk lebih inovatif lah. Macam mana nak kembangkan sukan ni sendiri. Kita bukan semata-mata bertindak sebagai atlet ataupun jurulatih saja. Jadi benda-benda lain pun mungkin kita boleh cuba untuk ceburi lah. Betul. Macam peralatan sukan sebagai contoh kan. Mungkin kalau ada yang siapa yang betul-betul mungkin cita-cita yang besar, mungkin perancangan yang besar, berani kan. Mereka juga boleh mencipta peralatan sukan mereka sendirilah. Betul. Dan untuk menyemarakkan lagi sukan dan mengembangkan industri sukan di Malaysia ni. Betul. Jadi Datuk, kita sentuh berkenaan dengan kewartawanan sikit boleh Datuk? Boleh. Boleh. Sebab memandangkan Datuk pun merupakan sebagai salah seorang presenter ke apa dengan Astro Datuk? Before ni presenter and also commentator lah. Presenter dan commentator. Jadi commentator. Okey, untuk seseorang atlet itulah terlibat secara langsung dalam bidang kewartawanan ni ataupun bidang penulisan untuk menjadi sebagai host sukan, presenter ataupun commentator. Jadi mungkin Datuk boleh kongsi sikit tips macam mana nak ke arah itu kalau mereka nak mengembangkan kerjaya ke arah itu sama bersara ni. Okey, sebenarnya bagi saya itu juga antara salah satu career yang boleh diceburi oleh atlet-atlet kita ataupun siapa yang ingin melanjutkan career mereka ke bidang tersebut lah.
Dia banyak. Dia ada like, macam elektronik media dan juga print media kan. So jadi bagi saya sebagai contoh katakan kalau atlet lah macam atlet ni kalau dia nak jadi pengacara ataupun komentator, presenter dan sebagainya, mereka harus pertama kalau boleh mereka cuba melanjutkan ataupun mengambil kursus-kursus yang berkenaan dengan bidang tersebut. Dan yang nombor dua bagi saya, apabila minat mereka di dalam bidang sukan, of course, katakan kewartawanan, terutamanya untuk bidang sukan ni, minat mereka amat penting lah. Mereka kena minat. Apabila mereka minat, barulah mereka ingin belajar, mereka ingin ambil tahu dan sebagainya. Dan yang last sekali itu keyakinan lah. Mereka harus ada keyakinan. Untuk untuk kalau nak jadi presenter kan ataupun komentator ni, yakin tu pun begitu penting dan pengetahuan lah dalam pengetahuan. Jadi jangan kadang-kadang kita jadi pengacara dan juga komentator ni, kita pun kena buat banyak homework. Ya, betul. Apabila kita dah buat banyak homework, kita dah dah go through semua everything, apakah yang ingin kita katakan, itu secara automatik dia akan memberikan kita keyakinan yang lebih tinggi lah untuk kita melakukan tugas tersebut. Ya, betul Datuk. Okey Datuk, di sini saya nak berkongsi ada satu soalan je Datuk. Soalan ni daripada Encik Rauf Lahab, Kelab Hoki Freelance KL. Okey. Okey, jadi beliau bertanya ni, bolehkah atlet mendaftarkan syarikat dan menganggap mereka bekerja untuk syarikat tersebut? Jadi segala kontrak atlet dengan pihak majlis sukan, persatuan sukan dan penajaan perlu dibuat melalui syarikat tersebut. Dengan cara ini, syarikat atlet tadi boleh mencarum semua kemudahan yang disediakan kerajaan seperti EPL, SOCSO dan lain-lain. Jadi mungkin ini salah satu cara alternatif yang boleh diaplikasikan kepada semua atlet untuk menyediakan masa depan mereka selepas bersara. Apa pendapat Datuk berkenaan dengan persoalan ni? Okey, pertama bagi saya cadangan yang begitu baiklah daripada Encik Rauf Lahab ni daripada Kelab Hoki Freelance. Tetapi apa yang saya lihat ketika ini mungkin tidak ada atlet-atlet yang lakukan sebegini tau. Dan bagi saya mungkin ini, saya tak pasti bagaimana Majlis Sukan Negara kan, sebab ketika ini kebanyakan atlet-atlet ni mereka bersama persatuan, okey, dan persatuan yang yang berurusan dengan Majlis Sukan Negara, dan atlet-atlet juga di bawah program-program Majlis Sukan Negara, mereka juga ada separate kontrak individually dengan Majlis Sukan Negara. Tetapi yang bagi saya ini satu cadangan yang begitu baik yang boleh diketengahkan. Kepada majlis sukan ataupun persatuan sukan dan penajaan lah kan. Kalau penajaan tu okey. Penajaan tu tak ada masalah, good idea. Tetapi dengan kalau atlet elit ni, mereka dengan Majlis Sukan Negara. So jadi bagi saya good idea untuk diketengahkan. Di mana dari awal lagi mereka mempunyai enterprise ataupun syarikat mereka sendiri, yang syarikat inilah yang akan menguruskan keuangan atlet terutamanya. Kerana apabila mereka mempunyai syarikat, selain daripada mereka begitu aktif dalam sukan, mereka juga boleh mengembangkan syarikat ini untuk melakukan ataupun menjalankan urusan-urusan selain daripada sukan mereka yang mereka lakukan ketika inilah. Bagi saya good idea. Tapi saya tak pastilah, Suhadi, sama ada ke tidak atlet yang melakukan sebegini ketika ini dengan persatuan sukan ataupun dengan Majlis Sukan Negara lah. Ni talking about elite athlete kan.
Betul. Ya, kita pun kurang pasti macam mana dengan klausa apa terma dan syarat yang pihak Majlis Sukan Betul. Negara buat apa semua kan. Ya, Adakah ya. dibenarkan apa? Tapi mungkin ini mungkin satu cadangan yang baik yang mungkin boleh difikirkan lah untuk akan Betul. datang sebenarnya. Okey, Datuk. Mungkin atlet-atlet yang apa ni, mungkin atlet-atlet boleh melihat ini sebagai satu cara kan untuk apa ni, untuk mempersiapkan diri mereka juga selepas mereka bersara. Ya, betul. Dia mungkin lebih kurang macam ni lah, Datuk. Lebih kurang macam kalau kita tengok selebriti kita lah. Ya. Artis ke apa semua kan dia bernaung di bawah syarikat dan sebagainya kan. Ini mungkin nak jadikan atlet ni pun ada syarikat sendiri yang menguruskan mereka lah. Mungkin dia punya konsep tu macam tu lah agaknya kan. Ya, betul. Betul. Okey, Datuk. Jadi kita nak tahu sedikit lah. Untuk menempuh pelbagai cabaran di masa sekarang ni. Okey. Jadi, aspek pengurusan kewangan pun salah satu benda yang penting yang perlu kita tahu dan kita ambil berat pasal pengurusan kewangan ni. Jadi, mungkin boleh Datuk kongsikan sedikit tak semasa Datuk aktif di dalam sukan hoki semasa mewakili Persatuan Kebangsaan, ada tak diberi pendedahan awal berkenaan dengan pengurusan kewangan, mungkin pihak MSN ataupun pihak persatuan sendiri yang memberi pendedahan awal kepada atlet-atlet kita ni supaya lebih bersedia dari segi menguruskan kewangan mereka? Okey, semasa saya aktif dahulu tu tak ada mana-mana pihak yang apa ni untuk menyatakan lah yang apa ni untuk bagaimana untuk menguruskan kewangan dan sebagainya lah. Tetapi kita sebenarnya kita expose kan pendedahan yang kita dapat, bagaimana untuk kita menguruskan kewangan kita lah. Seperti kita apa ni melabur kan dan sebagainya lah. Tapi ketika ini macam Majlis Sukan Negara terutamanya mereka mempunyai satu bahagian hal ehwal atlet di mana mereka ini banyak juga membantu atlet-atlet kita yang terutamanya di dalam sekolah sukan dan juga di bawah program-program Majlis Sukan Negara, di mana bagaimana untuk menguruskan kewangan mereka dan juga bagaimana untuk melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi. So jadi ada bahagian di hal ehwal atlet di Majlis Sukan Negara yang apa ni menasihatkan dan apa ni memberikan apa ni idea-idea kepada atlet-atlet kita lah. Tapi kalau zaman-zaman saya tu tak ada, Suarji. Zaman-zaman saya tu tak ada, tetapi ketika itu of course lah macam parents kita pun mereka banyak mengingatkan kita lah. Untuk memastikan kita dapat menguruskan kewangan kita dengan baik. Dan banyak juga senior-senior kan yang mengingatkan kita, kerana kita ni apabila kita aktif di dalam bidang sukan, tetapi karier kita ni tidak akan selama-lamanya. So, jadi kita seharusnya tahu di mana kalau elite atlet tu okey berapa lama kita boleh main. Mungkin dalam 30, 31, 32 dan mungkin ada beberapa yang special sikit mungkin dia boleh tahan sampai 35. Tetapi kita harus tahu di mana kita harus prepare ourselves selepas kita bersara nanti. So jadi preparation tu sebenarnya bukan apabila kita bersara hari ini besok baru kita nak prepare. Ya, betul. Bermakna kita harus melihat, okey, saya nak main 3 atau 4 tahun lagi, dan now itself kita dah melihat bagaimana untuk kita persiapkan diri kita selepas kita bersara nanti. Dalam masa yang sama, kita tidak boleh lah tidak boleh, kita harus pastikan prestasi kita tak jatuh lah. Ya, betul. Apa yang penting semasa aktif ni, kokok mana pun, apa yang kita nak buat, apa yang kita nak cuba ceburi ke apa ke,
Yang penting prestasi dalam sukan tu jangan bagi drop lah. Itu nak kena maintain dan nak kena tingkatkan lagi lah. Yalah, itu yang professionalism bagi saya ni. Apa betul. yang kita lakukan, kita harus pastikan prestasi kita tidak terkesan. Ya, betul. Okey, Datuk. Memandangkan Datuk juga pernah bergelar mahasiswa di Universiti Melaya. Jadi, apakah nasihat dan panduan yang dapat Datuk kongsikan di sini kepada semua atlet dan pelajar yang masih menuntut di institusi pengajian tinggi untuk menghadapi cabaran semasa mereka bergelar atlet ni? Mereka atlet di universiti, dalam masa sama mereka juga tak boleh tinggalkan tujuan utama mereka di universiti, iaitu dalam bidang akademik. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit daripada pengalaman Datuk ke, perkongsian daripada Datuk belajar dulu macam mana nak bahagikan masa kan, supaya akademik dan sukan ni seimbang dan seiring. Betul. Memang saya mempunyai pengalaman kan. Pertama tu, kita harus bersedia untuk berkorban. Okey, kita harus bersedia untuk berkorban. Okey, berkorban ni bagaimana? Di mana kita nak excel. Kita nak dua-dua jalan seiring. Di mana pelajaran dan juga sukan kita tu. So, kita tahu apabila kita atlet pelajar ataupun pelajar atlet ni sememangnya time management begitu penting. Kita harus mempunyai disiplin kan. Kita harus kita harus membahagikan masa kita itu dengan sebaik mungkin. Dan kita harus berkorban. Kerana pengorbanan kita tu sebenarnya dari segi masa, dari segi rehat dan sebagainya tak sama dengan atlet yang sepenuh masa ataupun pelajar yang sepenuh masa. Macam saya dulu, saya sebenarnya tak berpeluang untuk menikmati keseronokan sebagai pelajar tau, Suhadi. Oh, iya ke? Sebab jadual tu terlalu sibuk ke? Ya, sebab macam pelajar kan dia ada masa terluang, dia duduk hostel di universiti kan. Lepas tu, dia bersosial ke apa dengan kawan-kawan universiti dan sebagainya. Macam saya ni, saya tak berpeluang langsung. Saya tidak berpeluang. Saya pergi kelas, lepas tu saya balik, saya pergi training, saya pergi kelas, lepas tu saya pergi training. So, jadi saya tak ada masa. Tak ada masa untuk orang kata... Jadi dari segi real student life tu tak berasa sangatlah. Tak berasa. Dalam 3 tahun tu saya tak berasa. Kan, apa yang saya... Lepas tu saya berpeluang sedikit apabila kita ada coursework, assignment, group assignment dan sebagainya, dan saya terpaksa cari masa untuk bersama dengan rakan-rakan pelajar saya untuk menyiapkan group assignment. Itu sajalah. Dan bagi saya, atlet-atlet ni mereka harus ingat di mana pelajaran begitu penting. So, jadi apabila kita ingin excel, cemerlang di dalam dua-dua bidang ini, pelajaran dan juga sukan kita ni, definitely kita kena berkorban. Dan we have to be strong up here. Dan kita kena tahu yang tidak ada jalan yang mudah lah untuk kita mengecapi kejayaan. So, jadi memang it's not easy, tapi it's possible untuk kita lakukan. Sebab saya dan ramai lagi rakan-rakan saya dahulu pun dah melaluinya, dan dia tidak mustahil untuk atlet-atlet lakukan. Dan sememangnya saya memang menggalakkan atlet-atlet untuk pastikan mereka mempunyai pengajian ataupun pelajaran dalam masa yang sama mereka bersukan lah. Sebab sukan ini kita pun tidak tahu bilakah penghujung untuk kita. Kan? It can be anytime. So, jadi itu adalah salah satu safety net untuk kita apabila kita tidak lagi bergiat dalam bidang sukan. Ya, betul. Kita kena terima hakikat bahawa pasaran kerjaya kita ni memang memerlukan kelayakan akademik.
Betul. Ya, kalau tak ada tu mungkin nak kata susah tu tak juga, ada juga sebenarnya peluang kerja. Ada juga. Tapi Ada juga. untuk mendapatkan yang lebih baik itulah kita Lebih setidak-tidaknya baik. perlu ada sekeping diploma ataupun ijazah. Okey Betul, Datuk. lebih baik dan lebih mudah membuatkan apabila kita mempunyai kita excel dalam bidang sukan. Apabila seseorang itu ingin mengambil kita bekerja di dalam syarikat dan sebagainya, apabila kita mempunyai kelayakan akademik, ini memudahkan sebenarnya. Ya. Memudahkan proses untuk kita mendapat pekerjaan yang lebih baik. Ya, betul. Datuk, ni ramai yang duk WhatsApp saya sebenarnya ni. Dia orang bertanya ni, masa Datuk belajar di UM dulu, Okey. grad on time ke tak? Berapa lama ambil masa untuk tamatkan degree tu? Ramai yang duk tanya ni. Dah grad on time. Tapi grad on time. Okey. Saya 3 tahun. 3 tahun di mana 1996 saya grad 1999. Alhamdulillah Jadi, lah. Alhamdulillah saya dalam jadual pack macam tu pun boleh grad on time tu Ya, grad on time. Tapi yang penting macam saya katakanlah, di mana kita have to be smart. Kita harus memilih subjek-subjek yang kita ingin untuk semester tersebut. Pastikan kita tak ada clash dengan training kita. Ya, betul. Tak adalah sekarang kita tengok saya tahu ikut ada pengalaman banyak lah, ikut pengalaman tu Ada banyak atlet pun kadang-kadang 5-6 tahun pun tak habis lagi. Ya, betul. Tak, kita ambil contoh mudah macam ni lah. Pengalaman juga sebenarnya ni. Kadang tu ada setengah atlet kita, atlet negeri lah yang bermain di peringkat sukma. Once bila, sebagai contoh, nak sukma ni, jadi dia extend. Untuk semester ni dia extend, dia minta extend untuk tangguh. Semata-mata nak fokus kepada latihan sepenuh masa. Sukma, ya. Jadi Tapi itu macam mana pendapat Datuk tu? Kita nak tanya pendapat seorang legend ni. tak bagi saya tidak ada masalah. Tidak ada masalah to extend lah. Satu ataupun 2 semester tu tak ada masalah. Sebab kadang-kadang masing-masing dia ada kejohanan-kejohanan ataupun komitmen yang harus mereka berikan. Sebab kadang-kadang atlet-atlet sukma ni pun kadang-kadang bukannya semua kos mereka dalam pengurusan sukan. Mungkin kadang-kadang mereka pun ada courses yang lain yang mungkin tidak memberikan mereka peluang untuk aktif dan juga pelajaran tu. Tapi janganlah terlalu lama lah. Jangan terlalu lama. Dan kadang-kadang bagi saya tak ada masalah. Kerana kadang-kadang atlet ni pun katakan kalau time management, priority dan sebagainya, mereka mungkin setiap semester tu mereka akan ambil kredit yang minimal. Itu yang membuatkan mereka harus extend kan. Tetapi bagi saya is okay lah, tapi janganlah terlalu lama. Itulah tak, sebab kita bukan apa, sebab saya bertanya macam tu sebab kita tengok Datuk punya penjelasan tadi, Datuk boleh grad on time, sedangkan pada ketika itu Datuk memang sangat sibuk dengan jadual training pagi petang, dengan nak pergi kelas lagi, nak buat assignment lagi. Tapi boleh grade on time. Itu yang kita tanya pendapat tu. Yalah. Tapi itu yang saya katakan, mungkin masa zaman saya tu alhamdulillah, di mana subjek-subjek ataupun kredit yang saya ambil tu sememangnya dia tidak sangatlah mengganggu kelas dan juga exam dan sebagainya lah. The timing tu kan. Ya. Okey Datuk, rasanya kita masa dah mencemburui kita sebenarnya ni. Ya, betul. Tapi yalah, rasa macam tak puas lagi bersembang. Kan. Yalah, kalau jadi memang lama kita boleh borak pun kan. Itulah. Yalah, kita pun dah lama tak jumpa sebenarnya. Last kali jumpa 2017 masa SEA Games itu kan. 2017 kan.
Itu Tak kan apalah. saya nampak gambar tu, saya ingat tu. Sukansi lah. Masa Masa tu Sukansi. Suhardi bertugas kan, bertugas. Saya bertugas masa tu, Datuk. Hmm. Kita, yalah cerita tu, kita-kita je lah tahu. Tak payahlah cerita kat sini. Jadi Datuk, di penghujung kita punya siaran hari ni, Okey. mungkin kita nak dengar amanat ataupun nasihat daripada Datuk lah pada atlet-atlet kita, tak kira di semua peringkat lapisan, sama ada atlet di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, atlet IPT, atlet negeri maupun atlet kebangsaan sendiri. Jadi apakah nasihat ataupun amanat daripada Datuk agar mereka ini dapat terus cemerlang di dalam karier sukan dan dalam masa yang sama tidak mengabaikan ataupun tidak meninggalkan karier di masa akan datang? Okey, kepada semualah atlet-atlet, saya nak berkongsi sedikit di mana sebagai atlet ni kita harus think big. Kita harus mempunyai target, cita-cita kita di dalam bidang sukan ni lah. Tetapi yang penting kita always have to think big and to think think big lah. Sebagai contoh macam saya ingin mewakili pasukan negara di dalam sukan Olimpik. Itulah cita-cita saya. Dan apa yang saya lakukan di sekolah rendah, sekolah menengah, dan apabila saya mewakili pasukan negara, semua yang saya lakukan adalah untuk mencapai cita-cita saya. Goal saya di dalam bidang sukan. Untuk mewakili pasukan negara di dalam sukan Olimpik. Dan alhamdulillah saya berjaya. Dan apabila kita mempunyai satu target, itulah yang memberikan kita motivasi untuk kita sentiasa memberikan 100% best effort di dalam latihan dan juga pertandingan. Dan kita harus be professional, di mana kita harus pastikan sebagai atlet apa yang kita lakukan seharian, kita harus pastikan kita tidak mengganggu ataupun memberikan kesan negatif kepada prestasi kita. Dan yang paling penting adalah pelajaran dan sukan boleh berjalan seiring. Apa yang kita perlukan adalah time management yang bagus. We have to sacrifice, disiplin, commitment. Okay? Dan ramai atlet-atlet ataupun bekas-bekas atlet dah buktikan di mana pelajaran dan sukan boleh jalan seiring. All the best. Okey, itu dia kata-kata amanat dan nasihat daripada kita punya legenda sukan negara bekas atlet hoki kebangsaan Datuk Minawan Nawawi. Jadi rasa kita dah sampai ke penghujung siaran kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, ni ada satu benda yang kita nak tunjuk ni, Datuk. Apa dia? Ini ke bendanya? Itulah benda dia. Itulah produk dia. Ya, itulah produk. Itu produk tu Yes. Ini saya pun nak kena cuba ni. Saya tak pernah cuba lagi tu. Boleh DM saya tu. Nanti kita kontak. Itu semua kerja kru-kru studio kita, Datuk. Okey. Alhamdulillah. Cepat dia cari gambar tu. Cepat terus. Cepat dia cari Dengan pantas dia cari gambar. So okey Datuk, rasanya setakat itu dahulu untuk kita punya sesi pada kali ini. Jadi sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih daripada pihak Pusat Sukan dan Edukasi Uniza di atas kesudian Datuk Minawan yang sudi meluangkan masa pada hari ini. Sejam lebih juga kita bersembang ni. Betul. Jadi terima kasih atas segala perkongsian, atas segala perkongsian pengalaman, nasihat yang disampaikan pada hari ini. InsyaAllah kita berharap ianya dapat memberi manfaat kepada rakan-rakan kita yang mendengar kita punya sesi live pada hari ini. Boleh dijadikan panduan untuk mereka meneruskan karier mereka di masa akan datang lah. Ya. InsyaAllah. Terima kasih juga kepada Suhardi dan juga Uniza yang sudi menjemput saya lah di dalam sesi online pada hari ini. Baik Datuk. Kita pun
amat bertuah lah sebenarnya. Datuk sudi menerima panggilan kita bersama hari ini. InsyaAllah Datuk, sekiranya ada InsyaAllah. masa nanti kita berhubung balik. Kita jumpa lagi. Boleh, InsyaAllah boleh. kalau dah habis kita punya wabak pandemik ni, kalau ada kami Betul. daripada Uniza ni naik ke KL ke apa, nanti kita roger-roger lah. Boleh. InsyaAllah. 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 Jadi rasanya setakat itu saja Datuk. Okey. Okey, baik. Terima kasih banyak sekali lagi Datuk. InsyaAllah jumpa lagi. Okey, sama-sama. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Okey, sekian itu saja kita punya program yang berlangsung pada pagi ini. Perkongsian yang sangat menarik daripada kita punya legend sukan hoki, Datuk Mirawan Nawawi. Terima kasih banyak Datuk sudi bersama kita. Sama-sama. Terima kasih banyak kepada semua yang menonton, meluangkan masa pada pagi ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di sesi yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam.